Okey, untuk tajuk pada hari ini, kita akan belajar berkenaan dengan gerhana. Sekarang ni kita dah masuk dah tajuk untuk sains dan bumi angkasa dan kita akan belajar berkenaan dengan gerhana. Untuk hari ini, awak semua akan belajar berkenaan dengan fenomena gerhana bulan dan hari ini kita akan belajarlah bagaimana tentang awak semua akan dapat menyatakan kedudukan bulan, bumi dan matahari semasa fenomena gerhana bulan. Okey, kita teruskan. Yang ni cikgu tunjuk sepintas lalu, maksudnya kita refresh balik. Ada 8 buah planet dalam sistem suria dan dimulai dengan semestinya matahari dan untuk planet yang pertama adalah Utarid berdekatan dengan matahari, yang kedua adalah Zuhrah, yang ketiga Bumi, yang keempat Marikh, yang kelima Mushtari, yang keenam Zuhal, yang ketujuh Uranus dan yang ke-8 adalah Neptune. Dan akhir sekali kita boleh nampaklah matahari yang duduk kat depan. So ni kita refresh balik apa yang awak semua dah belajar masa darjah 5 ataupun darjah 4 rasanya. Jadi bila dah ingat balik yang kita ada matahari dan ada 8 planet yang kita dah belajar, jadi kita nak teruskan lagi dengan fenomena gerhana bulan. Macam mana gerhana bulan ni boleh terjadi? Okay, sebelum tu cikgu nak tunjuk dulu video. Kita tengok dulu video ni. Okay, melalui tadi tu adalah menunjukkan gambar-gambar berlakunya gerhana bulan yang berlaku di serata dunia. Awak boleh nampak ada dekat South Korea, ada dekat Jerusalem. Berlaku gerhana bulan ni di seluruh, maksudnya kita duduk kat mana-mana pun kita boleh nampak sekiranya berlaku gerhana bulan ni, sebab gerhana bulan ni terjadi di luar bumi. Jadi mana-mana kita duduk dekat dalam bumi kita akan nampak. Okay, kita teruskan lagi untuk pembelajaran kita hari ini. Apa itu gerhana? Fenomena gerhana ialah kejadian semula jadi yang berlaku apabila seluruh atau sebahagian daripada cahaya matahari terlindung oleh bulan atau bumi. Okey, dekat sini adalah cikgu bagi definisi gerhana secara umum. Maksudnya gerhana ni boleh berlaku dua, iaitu gerhana bulan dan gerhana matahari. Untuk topik kita hari ini kita akan belajar berkenaan dengan gerhana bulan dulu, okey? Untuk fenomena gerhana bulan, untuk gerhana bulan kita boleh tengok dulu video. Sekumpulan besar pengunjung berkumpul di padang bersebelahan planetarium. Mereka sedang menunggu untuk melihat gerhana bulan. Sarah dan Alex menyertai orang ramai. Sarah berkata, terdapat bulan penuh malam ini dan nampaknya gerhana akan bermula pada jam 8.30 malam dan dijangka berakhir sekitar 12.30 pagi. Alex bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan gerhana bulan? Gerhana bulan adalah satu fenomena semula jadi yang berlaku apabila seluruh atau sebahagian daripada cahaya matahari dihalang oleh bumi. Ini berlaku apabila matahari, bumi dan bulan berada dalam satu garis lurus dengan bumi berada di tengah-tengah di antara matahari dan bulan. Cahaya dari matahari bergerak dalam garis lurus. Cahaya tidak boleh melalui bumi, jadi ia membentuk satu bayangan. Bulan bergerak mengelilingi bumi. Apabila bulan memasuki kawasan gelap penuh, tiada cahaya yang jatuh pada bulan. Bagaimanakah rupa bentuk bulan apabila ia memasuki kawasan gelap penuh? Sebahagian dari bulan yang memasuki kawasan gelap penuh tidak dapat dilihat. Pada mulanya, bayang-bayang bumi melindungi sebahagian kecil daripada bulan dan kemudian lebih banyak kawasan bulan dilindungi.
Bayang-bayang bumi akhirnya melindungi bulan sepenuhnya dan ia kelihatan kemerah-merahan. Ketika bulan bergerak keluar dari bayang-bayang bumi, cahaya dari bulan boleh dilihat semula. Bagaimanakah gerhana bulan penuh berlaku? Jika keseluruhan bulan terletak di kawasan gelap penuh, gerhana penuh dapat dilihat. Bagaimanakah gerhana bulan separa berlaku? Jika hanya sebahagian daripada bulan terletak di kawasan gelap penuh, gerhana separa dapat dilihat. Okey, awak semua dah tengok video berkenaan dengan gerhana bulan secara ringkasnya selama 2 minit dah tengok semua. Tapi tak apa, cikgu akan terangkan dulu satu persatu. Kita akan masuk one by one, step by step untuk belajar berkenaan dengan gerhana bulan. Okey. Gerhana bulan ni berlaku pada fasa bulan purnama, iaitu fasa bulan purnama ni adalah fasa bulan penuh, bulan tu bentuk bulan. Bukan fasa bulan sabit, bukan fasa bulan separa. Ianya berlaku pada fasa bulan purnama. Dan bila berlaku, untuk terjadinya gerhana bulan ni, awak kena tengok matahari, bumi dan bulan tu berada pada satu garis lurus. Macam untuk yang pertama ni, nampak kan? Matahari, bumi, yang ni dah lurus dua ni. Matahari ke bumi lurus, tapi sampai dekat bulan, bulan ni terkeluar sikit daripada garisan. Jadi, kita tak boleh namakan ini adalah fenomena gerhana bulan. Ianya salah, okey? Untuk gambar yang kedua, kita tengok matahari dengan bumi dah berada pada garisan lurus dan bulan pun berada sama macam garisan bumi dengan bulan. Nampak tak? Dekat sini. Jadi dekat sini kita boleh katakan fenomena gerhana bulan berlaku. Kalau untuk nombor 3, ni matahari dan bumi sama berada pada garisan penuh, manakala bulan ni berada pada atas sikit daripada garisan ni. Jadi kita tak boleh katakan ini adalah fenomena gerhana bulan. Fenomena gerhana bulan hanya terjadi pada nombor 2, iaitu berada pada garisan lurus sama dengan matahari dan bumi macam yang nombor 2 tu. Okey? Okay, kita teruskan lagi. Apabila matahari, bumi dan bulan berada pada garisan penuh, garisan lurus. Okey, cikgu buat garisan lurus. Ni, berada pada garisan lurus. Dan kita boleh nampak sisi yang warna, okey. Dekat sini, dia ada tulis penumbra dengan umbra. Apa itu umbra? Apa itu penumbra? Okey. Penumbra adalah kawasan gelap separa. Kita namakan kawasan gelap separa adalah penumbra. Okey. Kawasan gelap separa. Cikgu buat KGS, manakala umbra adalah kawasan gelap penuh. Okey, dekat sini adalah kawasan gelap penuh. Untuk samalah penumbra dekat bawah pun adalah kawasan gelap separa. Maksudnya dekat umbra memang cahaya betul-betul gelap. Memang tidak ada cahaya yang menembusi. Memang kawasan tu adalah kawasan gelap. Jadi apabila betul-betul bulan berada di kawasan umbra, kawasan gelap penuh, maka terjadilah gerhana bulan. Dan ni dekat sini, gerhana bulan boleh berlaku 3 kali dalam setahun dan tempoh berlaku dalam beberapa jam. Okay, dekat sini macam tak nampak kan bulannya dekat mana. Tak apa, kita just buat. Cikgu buat warna putih. Okay, nampak tak? Di situ ada bulan. Okay, matahari.
Kita buat warna merah balik. Matahari ke bumi. Okay, matahari ke bumi dan bulan. Nampak dia berada dalam garisan lurus. Dan ini adalah orbit bumi. Ni orbit bumi. Yang mengelilingi bumi ni adalah orbit bulan. Okay, ni adalah orbit bulan. Sama je kita belajar tadi. Maksudnya kawasan gelap separa ni kita panggil adalah penumbra. Penumbra yang warna gelap hitam ni dekat dalam kawasan bulan yang berlakunya fenomena gerhana bulan itu adalah umbra. Okey? Dan kita cikgu nak jelaskan kembali kepada awak semua kenapa gerhana bulan ni boleh berlaku. Okey, kita tahu kan cahaya matahari ni cikgu dah buat anak panah. Okey, cahaya matahari ni adalah sumber cahaya. Sumber cahaya maksudnya ada cahaya lah. Dan cahaya ni sifat dia bergerak lurus. Dan bila ada bumi dekat depan ni, bumi ni dia bersifat legap. Okey, bila cahaya bergerak lurus daripada matahari kepada bumi, bergerak lurus. Ni ada bulan dekat belakang bumi. Bumi tu dia bersifat legap, jadi cahaya tidak boleh menembusi bumi. Jadi, semasa kejadian fenomena gerhana bulan, bulan ni dia tidak mendapat cahaya matahari. Dan kita boleh nampak gerhana bulan itu terjadi sebab bayang-bayang bumi kelihatan di atas permukaan bulan mengakibatkan bulan mengalami kegelapan. Jadi fenomena ini dikenali sebagai gerhana bulan. Okey, ada cikgu dekat cikgu bulatkan warna merah ni. Kawasan gelap separa kita panggil penumbra. Penumbra ni adalah kawasan yang dihalang sebahagian sahaja daripada cahaya matahari. Maksudnya dekat kawasan ni masih ada lagi cahaya matahari tapi separa. Kalau dekat umbra, maksudnya kawasan gelap penuh dekat umbra, dekat situ memang cahaya matahari tak ada langsung dan ianya memang betul-betul gelap. Dan kita memang tak akan nampak cahaya matahari lah dekat bulan. Okay, sebab bulan memang betul-betul duduk berada di kawasan yang gelap. Tak ada cahaya langsung yang boleh menembusi. Okay, boleh faham semua? Jadi itu saja kelas kita pada hari ini. Kelas untuk gerhana bulan. Gerhana bulan berlaku apabila matahari, bumi dan bulan berada pada satu garis yang lurus. Dan fenomena bulan ni, gerhana bulan terjadi sebab bayang-bayang bumi kelihatan pada permukaan bulan. Dan bulan pula mengalami kegelapan. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Gerhana bulan boleh berlaku sehingga 3 kali dalam tempoh setahun. Tapi beberapa jam sahaja. Gerhana bulan boleh berlaku pada waktu malam dan pada fasa bulan purnama. Gerhana bulan separa kelihatan apabila bulan mula bergerak keluar dari kawasan gelap separa ke kawasan gelap penuh. Maksudnya, bila bulan ni keluar sikit-sikit, bila bulan ni berada di kawasan gelap separa, ianya dipanggil sebagai gerhana bulan separa. Macam tu je. Kalau bulan tu berada di kawasan umbra, kawasan gelap penuh, kita panggil dia gerhana bulan penuh. Okey semua? Itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Dan cikgu akan bagi tugasan dekat dalam grup WhatsApp. Jangan lupa hantar tugasan cikgu. Okey? Okey, kita teruskan dengan tugasan. Ni tugasan. Okey, tugasan hari ini adalah lukiskan kejadian fenomena gerhana bulan dan labelkan matahari, bumi, bulan, kawasan gelap iaitu umbra dan kawasan gelap. Kawasan separa gelap penumbra. Lukiskan, lepas tu hantar gambar yang dah dilukis melalui WhatsApp PM. Okey, untuk kelas yang terakhir ni,
kesimpulannya adalah kita belajar fenomena gerhana bulan ni ianya perlu memastikan kedudukan matahari, bumi dan bulan berada dalam keadaan garis yang lurus. Yang kedua, gerhana bulan terjadi pada waktu malam dan pada fasa bulan purnama. Dan yang ketiga adalah bayang-bayang bumi akan kelihatan di atas permukaan bulan mengakibatkan bulan mengalami kegelapan. Itu sahaja kesimpulan untuk hari ini. Boleh subscribe, like and comment dekat video ni. Bagi sesiapa yang tak faham boleh komen dekat video atau boleh PM cikgu secara terus. Terima kasih kerana menonton video sampai habis dan jangan lupa buat tugasan yang cikgu beri. Boleh PM gambar tugasan. Okay, terima kasih.